Kenapa daerah Limbang berada di tengah-tengah negara Brunei Darussalam? Saya akan jelaskan selepas ini. Salam semua, saya Wafi Nasib dan video ini merupakan episod pertama bagi siri Sejarah Sarawak dan kali ini kita akan kenali sejarah daerah Limbang. Ingin saya nyatakan terlebih dahulu bahawa apa yang akan saya kongsikan dalam video ini adalah berdasarkan apa yang saya baca melalui sumber-sumber online dan juga beberapa e-book. Dalam video ini saya akan kongsikan sejarah asal-usul nama Limbang, peristiwa-peristiwa bersejarah dan tempat-tempat bersejarah sekitar Limbang. Okey, bagi yang belum tahu, nama Limbang merujuk kepada 4 nama, iaitu bahagian Limbang, daerah Limbang, Pekan Limbang dan juga Sungai Limbang. Pentadbiran Kerajaan Sarawak di peringkat negeri sebenarnya dibahagikan kepada 12 bahagian dan bahagian Limbang ialah bahagian yang kelima. Dan di dalam bahagian Limbang ini pula terdapat 2 daerah iaitu daerah Limbang dan daerah Lawas serta 3 daerah kecil iaitu Terusan, Sunda dan Nangam Berdamit. Dalam video ini kita hanya akan fokus kepada sejarah daerah Limbang. Daerah Limbang bersempadan dengan negara Brunei Darussalam dan berkeleluasan 3,976 km persegi. Besar mana tu? Daerah ini lebih besar daripada negeri Perlis, Melaka, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Jadi kira besar jugalah kan. Pekan Limbang merupakan pusat tumpuan bagi masyarakat tempatan yang dianggarkan berjumlah seramai 54,000 orang yang terdiri daripada pelbagai etnik termasuklah Melayu Brunei, Kedayan, Iban, Bisaya, Kelabit, Lun Bawang, Penan dan Cina. Pekan Limbang mengambil namanya daripada Sungai Limbang. Dulunya kawasan pekan ini dikenali sebagai Pangkalan Tarap. Pangkalan bermaksud pelabuhan dan tarap adalah buah tarap ataupun ada juga yang panggil buah madang, buah marang, dan lama-kelamaan nama Pangkalan Tarap ni bertukar menjadi Pekan Limbang setelah pemerintahan Brooke mengambil alih Pangkalan Tarap. Tapi dari mana pula datangnya nama Limbang ni kan? Terdapat beberapa teori asal-usul nama Limbang ni dan saya hanya akan sebutkan 2 di sini. Teori pertama ialah nama Limbang ini berasal daripada perkataan Melayu Limbang yang bermaksud mencuci beras. Limbang ataupun dulunya dikenali sebagai Pangkalan Tarap diibaratkan oleh pemerintah Kesultanan Brunei sebagai periuk nasi kesultanan itu. Kawasan ini membekalkan padi kepada Kesultanan di mana Limbang ini menjadi kawasan penanaman padi. Kerbau digunakan untuk membajak sawah-sawah padi dan sampai sekarang kerbau adalah simbol bagi daerah Limbang. Teori kedua, nama Sungai Limbang ini juga berasal daripada satu lagi perkataan Melayu iaitu Lembang yang merujuk kepada sifat semula jadi sungai yang dalam dan berliku-liku. Teori ini menyamai salah satu teori asal-usul nama Palembang yang dulunya merupakan ibu kota kepada Empayar Sriwijaya. Sebenarnya kawasan daerah Limbang ini juga pernah dipengaruhi oleh Empayar Sriwijaya dan Majapahit. Nanti saya akan kongsikan selepas ini. Daerah Limbang ini dulunya merupakan sebahagian daripada wilayah pemerintahan Kesultanan Brunei yang menguasai hampir keseluruhan Kepulauan Borneo pada suatu ketika dahulu. James Brooke datang ke Sarawak pada tahun 1838 dan kemudiannya menjadi Raja Putih Sarawak pada tahun 1841.
Kawasan pemerintahan keluarga Brooke hanya bermula di Tanjung Datu di Lundu dan akhirnya merebak ke daerah Limbang pada tahun 1890. Selama beberapa tahun, Limbang sudah menjadi rebutan antara Charles Brooke dengan syarikat British Borneo Utara. Akhirnya Charles Brooke berjaya mengambil alih pemerintahan Limbang pada 17 Mac 1890 tanpa persetujuan Sultan Brunei ketika itu, iaitu Sultan Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai balasan, pihak British mengarahkan Charles Brooke untuk membayar pampasan kepada Sultan Hashim setiap tahun. Namun baginda tidak mahu menerima pampasan itu kerana baginda tidak mengiktiraf pengambil alihan Limbang oleh Brooke. Baginda juga mahu mempertahankan amanah Sultan Abdul Mukmin, iaitu Sultan Brunei sebelum itu. Amanah ini sebenarnya wasiat Sultan Abdul Mukmin bersama beberapa pembesar baginda pada 18 Februari 1885. Wasiat ini menyatakan bahawa wilayah Pangkalan Tarap ataupun daerah Limbang akan kekal bersama dengan Kesultanan Brunei buat selama-lamanya. Sehingga kini Limbang kekal bersama Sarawak. Sekiranya semua peristiwa ini tidak berlaku, ada kemungkinan daerah Limbang berada di dalam negara Brunei Darussalam sekarang, atau berada di dalam negeri Sabah sekiranya syarikat British Borneo Utara berjaya mendapatkannya dari Brunei. Motif saya berkongsikan peristiwa-peristiwa ini adalah hanya sekadar untuk menceritakan apa yang berlaku pada zaman dahulu. Semasa era Perang Dunia Kedua, kedatangan tentera Imperial Jepun di Sarawak bermula di Miri, iaitu pada 16 Disember 1941. Mereka mara ke Limbang pada 31 Disember 1941. Antara peristiwa yang sempat dicatatkan adalah insiden pada 12 Januari 1945 di mana sebuah pesawat Amerika Syarikat jenis Liberator B-24 telah ditembak jatuh oleh tentera Jepun. Pesawat ini telah terhempas berhampiran kampung Telahak di Limbang dan 9 daripada 10 kru terselamat. Mereka yang terselamat ini telah diberikan perlindungan oleh penduduk tempat. Dua pagi 8 Disember 1960, bunyi tembakan mula kedengaran sekitar Pekan Limbang. Sekumpulan nasionalis muda yang diketuai oleh Allahyarham Saleh bin Sambas telah menyerbu balai polis dan kediaman residen di Limbang. Mereka telah menjadikan residen dan beberapa orang lagi sebagai tebusan. Peristiwa ini merupakan salah satu bukti perjuangan penduduk tempatan untuk memperjuangkan kebebasan daripada penjajah. Peristiwa di Limbang ini sebenarnya beriringan dengan apa yang berlaku di negara Brunei. Ketika itu ada pemberontakan dan juga konfrontasi yang dilancarkan oleh Indonesia terhadap proses pembentukan Malaysia pada ketika itu. Keadaan yang tegang ini telah mengorbankan beberapa individu daripada kedua-dua belah pihak, namun akhirnya dapat diredakan oleh tentera British beberapa hari kemudian. Sehingga kini Allahyarham Saleh bin Sambas merupakan tokoh pemimpin yang dikenali khususnya di Kampung Pahlawan Limbang. Sebenarnya banyak tempat-tempat bersejarah di Limbang namun tidak dikenali kerana ditelan zaman ataupun kurang didedahkan kepada orang ramai. Muzium Limbang adalah tempat pertama yang harus anda kunjungi sekiranya ingin mengenali sejarah Limbang. Banyak gambar-gambar lama dan bahan-bahan artifak yang asli maupun replika dipamerkan di sana. Bangunan muzium itu sendiri berdiri di atas tapak kepada kubu lama yang didirikan pada tahun 1897. Pada tahun 1899, kejadian tanah runtuh di Bukit Mas telah menemukan 25 objek emas dan kesemua bahan artifak ini kini dipamerkan di Muzium Brunei.
pada tahun 1921 sebuah patung Ganesha yang bercirikan pengaruh Jawa dan Hindu juga telah ditemui di sana. Patung itu kini dipamerkan di Museum Sarawak di Kuching. Kampung Buang Abai terletak di tebingan Sungai Limbang. Sebuah batu nisan yang tulisan Sanskrit telah ditemui di kampung ini. Batu nisan ini dan patung tadi merupakan bukti kewujudan pengaruh kerajaan Majapahit di Limbang suatu ketika. Seperti yang saya kongsikan tadi, sisa bangkai pesawat Liberator B-24 masih boleh disaksikan di kampung Telahap. Deretan kedai lama di Pekan Limbang merupakan antara bangunan yang terawal didirikan di pekan ini. Ia juga telah menjadi saksi pertempuran yang berlaku pada 1962 tadi yang saya kongsikan. Bekas peluru yang terkena bangunan itu masih dapat dilihat sehingga hari ini. Saya harap video ini dapat mendedahkan sedikit sebanyak tentang sejarah Limbang kepada sesiapa sahaja, khususnya kepada penduduk tempatan sendirilah seperti saya lah. Saya juga berharap video ini dapat mengeratkan lagi hubungan kita antara penduduk Limbang dengan penduduk di Brunei, kerana kadang-kadang saya ada tengok di media sosial yang ada pergaduhan mulut ataupun pergaduhan komen-komen di pos-pos media sosial. Okey, sekian saja untuk kali ini. Di harap anda dapat like dan share video ini dan jangan lupa subscribe. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian.